ketika itu sekitar 7.5% sahaja daripada kalangan rakyat Malaysia. Dan kalau kita lihat pada 2021 sekarang, kalau kita mengikut bacaan 2020, pegangan ataupun pemegang polisi takaful yang ada di Malaysia ini hanya sekitar 14.5%. Ambillah 5%. Ambillah 15%. So 15% kalau tolak 8% tadi, so kita ada lagi hanya tidak memberangsangkan sebenarnya untuk rakyat Malaysia. Sedangkan sasaran Bank Negara Malaysia untuk menjadikan pegangan ataupun pelanggan-pelanggan industri takaful ini mencecah hingga ke 20%. Jadi banyak di sana, maksudnya banyak lagi peluang dan ruang yang boleh kita teroka bagi mereka yang ingin menyertai industri takaful sebagai penggiat, pendukung ataupun perunding-perunding takaful yang akan dilatih oleh syarikat yang menjadi platform atau prinsipal kepada mereka seperti yang ada di pasaran di Malaysia, dan kalau di dalam agensi seperti yang ada di dalam Gemilang Empire Sinar Berhad pada hari ini. Jadi apa yang ingin saya katakan bahawa ketika saya menyertai industri ini pada 2003, saya orang kata macam mana, kita dah ada gaji tetap kan, dah ada gaji tetap pada waktu itu, walaupun tidaklah sebesar mana pada waktu itu 17 tahun dulu. 17 tahun dulu tidaklah besar mana kita punya pendapatan, tetapi tinggal di Lembah Kelang dengan tujuan satu untuk dapat menguruskan masa saya di dalam Lembah Kelang untuk menguruskan keluarga dan juga mencari pendapatan. Kemudian saya mencuba secara separuh masa di samping ketika itu saya mengajar dan sebagainya. Dan akhirnya apabila saya dibukakan lorong untuk bersama-sama dalam industri ini, ketika itu saya lihat khususnya pada waktu itu golongan ataupun lulusan-lulusan agama pada waktu itu, lulusan-lulusan agama pada waktu itu ketika conference takaful boleh dikira dengan jari lah pada waktu itu, boleh dikira dengan jari, sesilap 10 jari pun tak cukup, tak habis 10 jari ini untuk kita melihat mereka yang lulusan agama yang ada serba sedikit pengetahuan agama tentang takaful, walaupun mungkin kita tidak mengetahui secara dalam dari segi kontraknya dan sebagainya, tetapi pada waktu itu kita boleh kira. Jadi saya pun berfikir bila pergi itu melihat saya punya introducer pada waktu itu, mereka-mereka yang berjaya, sangat-sangat berjaya, sangat-sangat berjaya dan mempunyai suatu kehendak yang kuat untuk berjaya mencari pendapatan, memberi perlindungan kepada orang lain dan menyebarluaskan industri takaful ini ke bumi Malaysia tercinta ini. Jadi saya terfikir, kenapalah saya ni yang ada serba sikit pengetahuan, saya tak pernah terfikir langsung saya nak bersama-sama dalam industri ini untuk menerangkan kepada orang bahawa betapa pentingnya mereka mewujudkan suatu perlindungan di dalam keluarga mereka, khususnya terutamanya ketua-ketua keluarga. Jadi apabila ketika itu saya turut menjadi imam di masjid dan saya menguruskan kadang-kadang kematian di qaryah dan sebagainya, jadi saya melihat sesuatu ruang yang ada kekosongan ataupun lompong di situ, bahawa ramai orang pada waktu itu yang tidak faham dan tidak ada perlindungan dengan mana-mana syarikat yang menyediakan platform-platform ataupun polisi-polisi perlindungan takaful. Malah pada waktu itu Ustaz, kalau Ustaz Akhil atau Imam Buddha Nuri dia muda lagi. Dia muda lagi. Pada waktu itu orang nak sebut takaful pun terbelit lidah, tafakul kata. Nak membayangkan ketika itu walaupun dah ada industri takaful di Malaysia 1985, tetapi nak menceritakan bahawa tidak ramai tenaga yang boleh turun ke bawah untuk memberi penerangan kepada orang ramai. Jadi rata-rata kita pergi di kalangan educated people pun pada waktu itu mereka akan menyebut takaful itu menjadi tafakul. Jadi saya berfikir, kenapa aku yang ada sikit-sikit pengetahuan ini, aku tidak mahu membetulkan benda ini dan memberi penerangan kepada orang. Sekurang-kurangnya bila kita mengurus kematian orang, kita tahu bahawa
waris ini ditinggalkan, kita tak tahu lagi bagaimana kesusahan yang bakal dihadapi oleh para waris, anak-anak yang masih kecil dan sebagainya. Maka saya terpanggil pada waktu itu untuk mencuba sahaja dahulu dalam industri ini, dan saya bermula setelah buat itu pun tidak berapa serius pada waktu itu. Saya hanya mengambil masa 2 bulan kurang lebih untuk belajar. Kemudian satu hari pada waktu cuti sekolah, saya berkesempatan untuk bersama dengan mereka yang senior yang melatih saya untuk melakukan pemasaran dan sebagainya di beberapa tempat. Dan saya lihat tidaklah terlalu susah sebenarnya perkara ini untuk diterangkan kepada orang. Dan lantas saya mengambil cuti tanpa gaji selama 6 bulan untuk cuba industri ini sebagai satu alternatif kepada saya dalam mungkin menjadi karier saya. Dan setelah saya selama 6 bulan, saya sambung lagi 6 bulan cuti tanpa gaji, dan akhirnya saya berhenti. Genap setahun, saya pun terus berhenti untuk menjadi seorang perunding takaful sepenuh masa. Jadi apa yang boleh saya katakan, selain daripada perlindungan yang kita tawarkan berbentuk package yang so-called Islamic ataupun dia punya kontrak akad tabarruk yang kita nak terangkan kepada orang, kemudian tentang kaitan dengan hutang piutang, kemudian kaitan dengan meninggalkan waris dalam keadaan yang susah dan meminta-minta yang kita kaitkan dengan banyak hadis Nabi. Jadi kita dapat melihat yang real ialah apabila kita mereka yang mereka yang melanggan polisi dengan kita ni, kita dapat serve mereka ketika mereka dah meninggal, dan kita dapat menguruskan beberapa pampasan yang mereka sepatutnya dapat. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya betul-betul rasa terkesan bahawa rupanya di luar sana apabila meninggal satu ketua keluarga, kesan emosi kepada keluarga itu, khususnya kalau ketua keluarga yang tak ada, kesan emosi kepada anak dan balu bukanlah satu kesan yang orang kata kaleng-kaleng lah. Maknanya memang mereka akan terkesan sungguh. Mereka akan terkesan sungguh. Apatah lagi kalau ketua keluarga itu satu-satunya orang kata pencari rezeki, the breadwinners dalam family itu, maka akan berganda-ganda kesannya lagi kepada waris yang ditinggalkan, anak-anak yang balu, dan kalau ada ibu bapa lagi jadi maka itu menguatkan lagi keyakinan saya bahawa platform yang saya pilih ini adalah platform yang betul untuk saya berkongsi dengan mereka sebanyak mungkin tentang kepentingan mereka untuk mewujudkan suatu polisi dalam paling kurang satu dalam keluarga masing-masing. Dan alhamdulillah sehingga kini usaha-usaha ini masih berjalan, dan alhamdulillah makin ramai anak-anak muda yang menyertai program ini di kalangan para pelajar yang hampir-hampir nak grad, dan di kalangan profesional yang bersama-sama berjuang dalam industri ini. Jadi ini satu perkara yang saya rasa perlu diberi penekanan kepada semua kita, para konsultan ataupun para perunding takaful, untuk mereka kekal istiqamah, kekal berjuang, kekal istiqamah mencari ilmu, dan sentiasa upgrade dan enhance ilmu mereka untuk mereka menghadapi para prospek ataupun para pelanggan kita di luar sana yang juga semakin cerdik untuk melihat kepentingan takaful ini di dalam kehidupan mereka. Wallahu a'lam. Saya kembali kepada Ustaz Imam Muda Nuri. Baik, Alhamdulillah. Saya kira Al-Fadhil Ustaz Fazli ni rupa-rupanya di antara orang lama lah dalam gemilang Empire, di antara orang yang lama lah berkecimpung dalam dunia takaful. Jadi kita yang baru ni, kita kena ambil semangat Al-Fadhil Ustaz Fazli ya. Jangan mudah kita kata putus asa, jangan mudah putus harapan. Kita present pada orang, kita dah cuba approach pada orang tapi belum ada close. Itu yang berlaku sebenarnya, termasuklah kepada saya juga Al-Fadhil Ustaz ya. Tapi memandangkan saya teringatlah kata-kata Bos Fahmi lah, kata yang terkesanlah dengan diri saya itu, kita teruskanlah menjadi orang yang sentiasa memberikan manfaat kepada orang.
Jadilah ejen ni sampai bila-bila. Yang itulah saya berpegang sampai sekarang ya. Tapi ala kulli hal, sebenarnya tugas kita ni sebagai ejen bukanlah sekadar kita bekerja mencari rezeki, tapi sebenarnya adalah untuk kita memberikan kesedaran kepada orang betapa pentingnya sebenarnya takaful ni, betapa pentingnya sebenarnya mereka mengambil perlindungan ketika berlakunya musibah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazli di atas pengalaman dan segala input yang diberikan. Baik, saya teruskan lagi soalan seterusnya kepada pusingan yang seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Akihal. Ustaz, ada boleh mendengar ke Ustaz? Okey, untuk maklumat para penonton, para pendengar, para panel ya, pusingan yang seterusnya ini masih diberikan hanya satu soalan 3 minit saja, sebab kita nak menjawab beberapa persoalan yang akan diajukan oleh para penonton kepada kita. Soalan-soalan tu kita sedang menanti ya, sesiapa yang ada soalan boleh terus bertanya di ruangan komen yang ada, boleh PM dan DM untuk kita bertanyakan kepada ahli panel kita ya. Jadi masa sekarang jam dah menunjukkan 9.56 malam. Jadi saya teruskan lagi soalan seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Akihal, iaitu berkenaan dengan hibah. Jadi seperti mana yang para penonton semua sedia maklum, sebagai kata mudah fahamlah untuk kita. Bila sebut tentang hibah bersyarat ni, dia di antara salah satu di antara instrumen ataupun cara macam mana untuk kita melaksanakan hibah. Jadi sebenarnya hibah ni pada pandangan saya yang daif lah. Apa yang saya boleh beri kefahaman sebelum saya ajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Akihal, bila sebut hibah ni dia ada dua. Pertama, hibah harta. Yang kedua, hibah takaful. Itu bagi mudah faham saya lah. Nanti mesti Ustaz Akihal ataupun Ustaz Fazli boleh terangkan. Sebabnya bila kita faham dua perkara ni, rupanya hibah ni ada dua. Itu hibah harta dan hibah takaful. Kemudian selain bagaimana cara pelaksanaan kedua-dua hibah ni? Cara pelaksanaannya adalah menggunakan hibah mutlak, hibah amanah, hibah bersyarat, hibah harta bercagar dan sebagainya. Itu adalah bagaimana cara untuk kita melaksanakan. Jadi untuk malam ni sebagai ilmu lagi untuk kita, soalan seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Akihal, boleh tak Ustaz terangkan secara ringkas kepada kami para pendengar apakah yang dimaksudkan dengan hibah secara ringkas? Dipersilakan Fadhil Ustaz. Terima kasih, Barakallahu Fiik Ustaz Nuri, Ustaz Fadli, terima kasih atas pencerahan yang mantap, yang mantul. Alhamdulillah. Okey, hibah ni sebenarnya ianya tidak begitu popular. Secara tulus ikhlas anda katakan, pada awal-awal 90-an dulu dia tak ada kalimah-kalimah hibah ni, tidak keluar pun, tidak wujud sama sekali. So tetapi kalau kita dengar bab wasiat, ya, wasiat ini sememangnya bermain di mulut orang-orang Melayu Islam khususnya lah, kalau orang Melayu biasa Islam dan seluruh Muslim yang lain. Wasiat tu biasa, tapi hibah ni tidak. Jadi anda nak ambil cara ringkasnya begini. Hibah ni dia macam ada persoalan di sini. Seorang ayah naik kereta dengan anak. Dia naik kereta. Tengah-tengah naik kereta, tiba-tiba ayah dia kata, aku rasa rumah aku yang kat Melaka tu, aku rasa aku nak bagi kat engkau lah Long. Dia cakap macam tu je. Dalam perjalanan dengan keluarga. So Along terdengar, adik-beradik lain terdengar. So ayah dia kata, aku rasa nak bagilah. Ayah nak bagi rumah kat engkau. Jadi anak tu sekarang jadi satu pening kepala anak dia fikir, sekarang ni itu sebenarnya wasiat ke hibah, kan? Contohlah kan. Itu adakah merupakan satu pesanan berbentuk wasiat ataupun hibah? Ini secara mudah kita nak faham. Dalam nak menjawab isu itu, kalau kita tengok, kita kena kenal pasti ucapan ayah dia tadi itu semasa hayat dia tadi itu, kita kena tengok bila dia cakap tu, adakah betul ayah dia telah pun membuat tindakan susulan, maksudnya betul-betul telah memberikan rumah tersebut atau belum memberinya lagi. Itu persoalan. Dia cakap saja bahawa aku nak bagi kau rumah tu. Tapi kena tengok daripada sudut selepas daripada itu, memang ayah dia buat prosedur bagi rumah tu semasa hidup ataupun sekadar menyatakan saja tanpa ada apa-apa tindakan. So di sini, kalaulah jika dia hanya merancang nak bagi atau dalam erti kata lain belum betul-betul memberi lagi, bermakna itu adalah wasiat
dan tertakluk di dalam hukum hakam maaf saya wasiat. Itulah tadi cerita takaful dengan tafakul, maksiat jadi wasiat, wasiat jadi maksiat. Astagfirullah. So bermakna itu adalah wasiat dan tertakluk dalam hukum hakam wasiat. Tapi jika arwah ayah dia, meninggal arwah ayah dia, dan ayah dia sememangnya dah bagi rumah tersebut dan penerima tadi, alung tadi dah mewujudkan elemen penerimaan ke atas rumah tersebut, berkemungkinan besar itu adalah hibah dan dia kena tertakluk di bawah hukum hibah. Jadi paling senang kita katakan hibah dan wasiat ni dua-dua instrumen terpenting di dalam undang-undang Islam sebenarnya. Namun hibah ini dia pemberian harta yang berlaku waktu hidup. Waktu hidup. Tetapi wasiat ia berlaku pemberian harta selepas kematian berlaku. So ini benda paling simple dan kedua-dua instrumen ini memang digalakkan oleh agama kita, di mana kalau ia dilakukan dengan betul dan selaras dengan kehendak syarak, maka ia boleh mengelakkan berlakunya pertikaian dan perebutan harta. Tadi Ustaz Nuri, Ustaz Fazli pun sebut begitu betapa pentingnya hari ini sebenarnya kita dalam keadaan hibah ni. Kalau kita tengok hibah, kepentingan hibah mengapa ya? Macam kalaulah saya mati, saya tak hibahkan untuk bagi pada isteri saya, jadi satu hal juga. Kemudian mungkin juga kalau kita tengokkan bahawasanya bila dihibahkan, perkara-perkara yang Ustaz Nuri sebutkan tadi tidak akan berlaku. Ya, sebab antara yang paling banyak timbul masalah dalam pembagian harta, kalau kita sebut pula harta pusaka, kan? Ini yang berlaku, anda rasa Ustaz Fadli memang telah cakna sangatlah dalam bidang ni. Kan, dah harta pusaka ni adalah merupakan aset kekal. Jadi, sebab itu sebaiknya dihibahkan. Bila dihibahkan, semasa kita hidup lah. Bila hibah tu maknanya masa kita hidup, maka kita hibahkan kepada ahli waris untuk mengurangkan masalah-masalah yang disebutkan oleh Ustaz Nuri tadi dan dipaparkan di dada-dada akhbar. Begitu akhirnya timbullah batu api, iaitu batu api yang mungkin dia nak sesuatu daripada perkara-perkara tersebut, harta tersebut, na'udzubillah min zalik, timbullah waris-waris yang jahil, yang cuba untuk merebut harta pusaka mengikut kepahaman akal fikir dia, timbullah keadaan nenek ditumbuk oleh sepupu di harian metro, timbullah bergaduh rebut tanah depan mahkamah, timbullah tangan sampai putus kena tetak pun ada pasal berebut harta selepas kematian. Kemudian ada abang yang maut ditetak oleh adik sendiri kerana pembahagiannya tidak rasa sempurna di antara satu dengan lain, tidak adil. Dan ada yang sanggup, paling tragis, menyantau adik-beradik sendiri. Na'udzubillah min zalik. Harta ni betul, Ustaz, duit tak bawa mati Ustaz. Betul, duit tak bawa mati Ustaz. Tapi tak ada duit berasa nak mati juga, dia kata. So, kita faham benda tu. Duit ni macam disebutlah, kata Nabi dah bagi tahu dah. Manusia ni bila nampak satu lombong emas, dia tak akan tinggal hanya lombong emas tu saja dia nampak. Dia akan cari lombong yang kedua pula. Maknanya dia tak akan terhenti. Lagi banyak masuk, lagi dia nak. Bukan dia berasa cukup, bukan dia berasa qanaah dan sebagainya. Jadi sebab itu anggaplah harta pusaka sebenarnya adalah merupakan bonus, tapi kita kena ada peringkat syukur, kena ada rasa redha kerana ada harta peninggalan arwah-arwah si mati ini. Dan tanggungjawab kita yang bakal jenazah ni, at least kita hibahkan. Itu kepentingan hibah kerana jika dah 60 tahun, adalah harta lebihan kita. Saya sarankan untuk diri saya dan rakan-rakan lain. Kalaulah umur kita Allah panjangkan umur 60 tahun ya, dah lebih 60 tahun dah. Hibahkanlah harta tersebut ke ahli waris secara beransur-ansur sebelum kematian menjemput kita. Sebelum bila Israel datang memanggil saja aku nak jolok Ustaz Nuri tu, dia kaki nasyid juga tu, kan? Kemudian buat pembahagian itu ikut faraid. Kalau kita faham ikut faraid, 2 bahagian untuk lelaki, 1 bahagian untuk perempuan. Tapi kita kena jaga juga jangan terlalu rigid. Ya, jangan terlalu rigid, iaitu kita sebagai ibu dan ayah, sebagai pemegang harta tu kita nampak. Walaupun ada hukum di sana, tetapi kita faham di antara anak-anak kita
siapa yang lebih memerlukan, siapa yang lebih perlu untuk kita bendung suasana dia, mungkin akan menjadi masalah lebih besar kepada anak aku ni kalau dia tidak diberikan sedikit sumbangan. Ini dalam Islam ada kasih, ada sayang dan ada rasa ihsan. Ini kita jangan lupa. Dan sebagai penutupnya, at last but not least, moga hibah kita ini, kena ingat hibah, kalau kita dah sekalam dia di waktu hidup, dan insya-Allah ta'ala minal aminin, dia bukan sekadar kita memberi kepada mereka, anak kita, waris kita, isteri kita, bukan. Tetapi ianya juga boleh kepada orang lain dan dia menjadi sebagai sedekah jariah, yakni pahala yang berpanjangan. So jangan biarkan anak-anak berantakan, turun naik mahkamah hanya kerana berbalah pasar harta pusaka, dan selalunya dalam suasana kita di atas dunia Malaysia ini, soal harta dari sudut wang ringgit cash itu tidak ada masalah sangat. Rasanya Ustaz Fazli pun mungkin boleh menyetujui dan Ustaz Nuri pun sama, iaitu dari segi cash flow ni tak ada masalah. Tapi masalah akan timbul bagi bab-bab harta dalam sudut rumah, sudut harta tanah dan lain. Ini yang selalu menjadi kebingungan dan suatu benda yang pertembungan antara satu dengan lain yang tidak selesai-selesai. Kerana itulah alhamdulillah Allah telah pun mengirimkan kepada tokoh pemikir dan melaksanakan iaitu hukum yang namanya hibah ini untuk menyelesaikan kemulut ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, Alhamdulillah wa syukurillah, saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Akihai di atas pencerahan berkenaan dengan hibah. Jadi sebagai kesimpulan kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian, rupa-rupanya hibah ini dia adalah salah satu di antara cara ataupun instrumen untuk kita mengurus dan merancang harta kita, iaitu sama ada harta alih ataupun harta ta'lih. Sama ada kita ada tanah ke, kita ada rumah, kenderaan dan seumpama dengannya, itulah instrumen. Cantiknya Islam, indahnya Islam yang dicipta mutlak daripada Allah, sehingga dalam bab harta pun Allah Ta'ala untuk meminta untuk kita uruskan menggunakan instrumen yang ada. Di antaranya kita buat wasiat, kita buat hibah dan seumpama dengannya, supaya apa yang disebutkan Al-Fadhil Ustaz Akihan, kita mengurangkan risiko perbalahan, pertikaian disebabkan oleh kerana harta. Baik, terima kasih di atas jawapan Al-Fadhil Ustaz Akihan. Baik, saya teruskan lagi para penonton yang dirahmati kepada soalan seterusnya kepada oleh Ustaz Fazli. Saya mohon ya kepada para penonton untuk terus stay bersama dengan kita, mengimarahkan majlis ilmu kita pada malam ni ya, sebab banyak input yang kita dapat berkenaan dengan hibah bersyarat ni. Baik, Al-Fadhil Ustaz, bagaimana agaknya Ustaz melihat industri takaful ini dan kerjaya sebagai ejen ke ataupun penasihat eksekutif dalam dunia takaful ni boleh menjamin kehidupan seseorang? Tambah-tambah kita melihat bahawa di zaman sekarang ataupun dunia kini dengan pandemik COVID-19 mungkin ramai yang terkesan, dan bagaimana agaknya peranan ataupun fungsi Gemilang Empire ni boleh memberikan satu peranan yang penting kepada mereka yang di luar sana dalam nak menjana pendapat ataupun meneruskan kehidupan. Bagaimana? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Imam Muda Nuri dan juga Ustaz Akihai. Berkaitan dengan soalan bagaimana tadi tu, saya nak refresh balik ke belakang. Ketika saya menyertai industri ini pada 2003 ya, 1997 adalah ketika kejatuhan mata wang Malaysia isu mata wang yang dengan George Soros lah yang ringgit diserang dan sebagainya. Kemudian kesan daripada 97-98 itu dia tidak wake up dalam keadaan cepat, keadaan cepat. Kesan tu masih rasa pada tahun 2000 dan sebagainya, 2003 tu masih lagi ramai dan ramai lulusan-lulusan universiti pada waktu itu pun yang tidak mendapat pekerjaan yang bersesuaian dengan kelayakan akademik mereka pada waktu itulah, termasuk saya lah. Termasuk saya lah pada waktu itu ya. Jadi saya akhirnya dapat juga mengajar tetapi di dalam sekolah agama di bawah JAIS saja pada waktu itu. Tapi itu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang saya nak katakan ialah ketika berlaku COVID-19
pada awal tahun 2020 Januari, Februari dan ketaranya pada Mac. So berlarutan dan berlanjutan hingga sampai sekarang hari ini, ya, ramai juga sahabat-sahabat kita di luar sana, sama ada dibuang kerja ataupun kecilkan pendapatannya ataupun dikekalkan pendapatan, tidak lagi boleh buat overtime dan sebagainya. Dan kita boleh lihat di luar sana kesan tu sangat-sangat ketara. Kalau tuan-tuan perasan di mana-mana kediaman yang tuan-tuan duduk, sahabat-sahabat di alam maya duduk, akan banyak naik cendawan tumbuh, ya, gerai-gerai orang menjual makanan. Dan kita kalau ada lebihan wang, supportlah mereka juga, support juga mereka. InsyaAllah bila kitaran ekonomi berjalan balik, insyaAllah masing-masing akan sama merasanya. Itu juga satu konsep takaful itu. Konsep takaful itu bukan hanya sekadar kita jual, kita memperkenalkan produk takaful, tapi itu pun kalau kita ada lebihan wang, kita takaful dengan rakan-rakan kita yang lain yang turut terkesan, ya. Jadi itu dua situasi COVID 2020-2021, kejatuhan mata wang 1997, 19 sehingga kesannya 98, 99 dan 2000 dan seterusnya. Kemudian sebelum 1997, 1988 begitu, ada juga kesannya. Ada juga kejatuhan ekonomi. So kitaran kejatuhan ekonomi kurang lebih antara 8 ke 10 tahun akan berlaku satu lagi pusingan kejatuhan ekonomi dan sebagainya, ya. Itu kita boleh rujuk pada pakar ekonomi, sebab dan akibat, sebab musababnya. Jadi apa yang saya nak kongsi ialah saya merasai dua zaman sukar COVID dan juga 1997 hingga 2003 tu, 1997, 1998, 1999 dan 2000 tu masih ada kesan. Saya merasai dua zaman sulit, zaman sukar keadaan ekonomi Malaysia dan juga mungkin dunia pada waktu itu, ya. Tetapi ketika dua situasi ini, saya merasakan industri takaful, saya tak nak sebut insurans, jadi kita spesifik industri takaful di Malaysia hari ini, kesan tetap ada tetapi tidak ketara. Tidak ketara tu saya nak katakan bagaimana kalau COVID 2020 itu hari, pada penutup tahun 2020, ya, statistik rasmi Bank Negara Malaysia dan juga Malaysian Takaful Association mengatakan bahawa di sebalik pandemik COVID-19, kadar pertumbuhan takaful pada 2020 berbanding 2019 naik 25%. Dia naik. Jadi itu satu subhanallah. Jadi kita melihat walaupun kekangan kita ada, kita payah bergerak, kita terpaksa banyak belajar online dan sebagainya. Jadi hikmahnya di situ pula, walaupun ada sektor-sektor lain yang terkesan dengan pandemik itu, kita tidak nafikan. Jadi kita yang berada di dalam industri ini seharusnya kita bersyukur, ya. Bila kita bersyukur itu, kita turut bersyukur dengan menyatakan betapa kesyukuran kita itu dengan turut membantu orang lain, ya, yang mungkin terkesan dengan kita takaful. Mereka berniaga, kalau kita ada lebihan wang, kita support mereka dan sebagainya. Dan kita sepatutnya kesyukuran itu kita share juga dengan kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin terkesan dengan situasi COVID ini, menyebabkan mereka menjadi kesukaran untuk mencari pendapatan atau hilang pendapatan, ya. Jadi itu dua situasi zaman yang saya lalui, ketika 2020-2021 ni, saya merasakan keadaan itu. Kemudian tahun 2003 ketika saya bermula tu, ketika itu saya masih baru dalam industri, boleh juga tidaklah kena buang. Kita kerja sini, kita sebagai perunding takaful ni, kita ada partner kepada prinsipal kita. Jadi kita dapat sustain sampai ke sekarang. Dan apabila saya mencari mereka yang lebih lama di dalam industri yang dah 30 tahun, saya bertanya dengan beberapa kawan-kawan yang lebih senior dalam industri insurance, 1987-88 rupanya mereka dah melalui situasi sukar macam tu juga. So mereka dah kali tiga siri dah kena. 87-88, 97-98, kemudian 2020-2021. Mereka kata 3 kali siri kesukaran ekonomi ini mereka tetap sustain sampai sekarang. Jadi saya berfikir, saya nak mengatakan bahawa
industri ini macam kalis situasi-situasi sebegini, wallahualam saya tak berani nak berkatakan, tetapi kalau kita lihat ketika krisis ekonomi di Amerika, kejatuhan Amerika pada waktu ekonomi syarikat-syarikat banyak jatuh pada sekitar beberapa tahun dulu, krisis kredit di Amerika, ketika untuk industri insurans di sana meningkat. Jadi rupanya apabila mungkin ada situasi pandemik begini, masyarakat mula berfikir sekiranya mereka ditimpa sesuatu musibah, mereka tidak ada suatu perlindungan yang mungkin kalau saya kita COVID kita tak nampak kan, kalau benda tu boleh nampak kita boleh elak-elak, tapi benda tak boleh nak nampak. Jadi mereka takut jadi silent killer kepada masing-masing, ya kan? Kot kita bertemu dengan COVID, na'uzubillah. Jadi akhirnya mungkin kadar pertumbuhan itu menyebabkan dia naik 25% pada 2020 berbanding 2019. Jadi apa yang saya nak kongsikan ialah kalau mereka yang berfikir di luar sana, situasi COVID ini menyukarkan untuk perniagaan, salah satu industri yang boleh memberi jalan keluar dan insya-Allah memberikan pendapatan dan juga melindungi masyarakat di luar sana dan memahamkan mereka tentang konsep takaful yang sebaik dan seharusnya mereka ada, ya, maka ini salah satu platformnya yang harus mereka cari untuk mereka belajar, bertanya, dan juga sekiranya mereka berminat, mereka boleh menyertainya dengan sesungguh-sungguhnya, dan juga insya-Allah industri ini akan terus berkembang kerana apabila vaksin bila sampai dah sampai pun kemudian akan slowly akan di-inject ataupun disuntik kepada rakyat Malaysia slowly sikit. So mungkin akan sektor ekonomi akan mula buka, mungkin umrah akan mula buka. Ustaz Akil Hai saya ingat Ustaz Akil Hai terserempak, saya pernah duduk satu hotel dengan dia sebenarnya di Mekah. Di Mekah, tapi masa tu satu lift lagi masa tu sebenarnya, tapi tak sempat nak bertegur siapa. Di Allah Masya Muhammad, lupa hotel saya nama lupa tak dengar. Dah lama tak pergi umrah ni, dah lama tak pergi umrah, lupa nama dekat hotel. Ajiat kot Ustaz. Dekat Ajiat kot. Dekat Ajiat betul. Ajiat dekat Saraya, Hotel Saraya rasanya. Saraya Iman. Saraya Iman. Baik. Tu anda pernah terlempak Ustaz? Kiranya berlaku kematian yang nak dihibahkan satu amount kepada ahli waris mereka. Jadi untuk mengadakan satu amount yang besar mungkin sukar dan juga puluhan tahun untuk dikumpul, tetapi dengan polisi ataupun produk-produk yang ditakaful mungkin sekitar RM100, RM150, RM200 dan sebagainya, yang mereka dapat menyediakan satu amount hibah untuk waris-waris mereka.
Saya pulangkan kembali kepada Imam Muda Nuri. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, satu kata jawapan yang sangat bernas daripada Al-Fadhil Ustaz Fazli untuk kita bersama ya. Walaupun kita tahu negara kita, dunia khususnya terkesan dengan pandemik COVID-19, tapi sebenarnya itu bukanlah satu penghalang untuk kita maju atau terus dalam dunia takaful. Tapi sebenarnya ialah satu batu loncatan untuk kita, ataupun dikata anjakan paradigma untuk kita terus maju dalam dunia takaful. Seperti mana saya berpeganglah kepada Al-Fadhil Ustaz tersebut tadi, bahawa kita sebagai executive advisor ataupun kita sebagai ejen sebenarnya dalam dunia takaful, sebenarnya kita bukan sekadar menolong diri kita, tapi kita memberi keperkhidmatan kepada orang, kita membantu manusia di luar sana tentang pentingnya manfaat takaful. Kita membantu orang supaya mereka tahu apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi sekiranya mereka ditimpa musibah dan seumpama dengannya. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fazli di atas jawapan yang saya kira sangat terkesan untuk saya pada malam ni. Baik, sebelum saya teruskan lagi dengan pusingan yang saya kira pusingan yang terakhir ya, ada lagi dua soalan. Ada satu lagi soalan untuk Al-Fadhil Ustaz Akihan dan juga Ustaz Fazli. Kita ada soalan daripada para penonton dan para pendengar yang saya kira telah ada bersama dengan admin. Mungkin admin ada boleh ajukan kepada para panel kita. Baik, soalannya, adakah semua daripada